Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam kasih sayang, dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang dianjurkan oleh Kolej Matrikulasi Johor pada pagi yang berbahagia ini. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, kita telah memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Kemajuan teknologi maklumat ini telah mendatangkan isu yang semakin serius di seluruh dunia, iaitu isu jenayah cyber. Baiklah sidang hadirin, tanpa melengahkan masa lagi, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Saya akan kenalkan Saudari Nur Aisyah Farhana yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang kelihatan ceria, iaitu Saudari Nur Akila. Selamat datang saudari. Saudari, apa khabar? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya di sini bersama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang jenayah cyber. Sidang hadirin yang dihormati, sebagai pembuka forum kita pada pagi ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, Saudari Nur Aisyah Farhana, apakah itu jenayah cyber? Silakan saudari. Terima kasih kepada moderator, saudari Siti Hajar di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi ini. Berbalik kepada soalan tadi, menurut Wikipedia, jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan serta pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran informasi yang dapat memantapkan ilmu dan maklumat. Oleh sebab tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat sama ada benar atau salah, idea, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Secara umumnya, jenayah cyber merupakan suatu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sesebuah perlakuan jenayah dilakukan sama ada ia melibatkan seseorang individu atau sekumpulan orang serta mampu merentasi daripada sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak terhad batasannya. Jenayah cyber merupakan suatu bentuk jenayah moden yang wujud pada zaman ini di mana ia tidak lagi seperti jenayah pada zaman dahulu yang hanya terhad kepada persekitaran fizikal sahaja. Namun kini, ia telah menjangkau kepada perlakuan jenayah melalui alam cyber dengan menggunakan teknologi komputer. Jenayah cyber
Berbeza dengan jenayah fizikal yang lain seperti membunuh, merompak dan mencuri di mana ia kadang-kala masih boleh dilihat dan dikesan dengan nyata. Perbuatan jenayah cyber yang dilakukan mampu mendatangkan kesan yang lebih buruk kerana mengesan lokasi operasi penjenayah, terutamanya jika penjenayah berada di luar Malaysia adalah sebagai satu cabaran dan masalah penipuan cyber yang sukar diatasi. Statistik bagi insiden keselamatan cyber pada masa ini daripada Pusat Bantuan Cyber 999 melalui laporan yang telah diterima oleh Cyber Security Malaysia (CSM) yang diklasifikasikan kepada 11 kategori iaitu spam, percubaan pencerobohan, penafian perkhidmatan, penipuan, gangguan cyber, laporan kerentanan, kod jahat, berkaitan kandungan dan pencerobohan. Sepanjang 4 bulan pertama tahun ini, 3,647 laporan insiden keselamatan cyber diterima, manakala statistik selama 4 tahun bermula pada tahun 2017 telah merekodkan 40,187 insiden iaitu 10,790 kes pada tahun 2020, 10,772 kes pada tahun 2019, 10,699 kes pada tahun 2018 dan 6,926 kes pada tahun 2017. Untuk 4 bulan pertama tahun ini, insiden tertinggi dilaporkan berkaitan penipuan dalam talian diikuti pencerobohan, kod jahat dan gangguan cyber. Itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada moderator Saudari Siti Hajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nur Aisyah Farhana yang merupakan panel pertama kita. Pendefinisian yang disampaikan sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, berdasarkan pendefinisian sebentar tadi, dapat saya katakan jenayah cyber ini merupakan suatu jenayah yang menggunakan peranti elektronik dan sukar untuk dikesan. Menurut pakar keselamatan cyber, Aaron Ikram Mokhtar, orang ramai perlu peka dengan jenis-jenis ancaman cyber untuk menjadikan mereka lebih bijak dalam mengemudi transaksi kewangan atau berkongsi data peribadi. Orang ramai perlu tahu pertamanya adalah phishing, iaitu penjenayah menggunakan email palsu untuk membawa pengguna kepada laman web yang salah untuk memperoleh maklumat mangsa. Di situ, pengguna akan memberikan maklumat dengan rela apabila melihat email itu seperti email rasmi tetapi sebenarnya bukan. Baiklah, setiap permasalahan yang berlaku pasti ada puncanya. Jadi, persoalan saya kepada ahli panel yang kedua, apakah punca-punca berlakunya jenayah cyber di negara kita? Silakan Saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator Siti Hajar dan kepada semua penonton yang sudi mendengar forum kita pada hari ini berkenaan isu jenayah cyber. Baiklah, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita tadi tentang apakah punca-punca berlakunya jenayah cyber di negara kita. Jenayah cyber ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang penting. Antara puncanya ialah kemunculan internet sebagai alat komunikasi yang terkini. Maklumat-maklumat yang dipaparkan di berjuta-juta laman web ini tidak dapat dikawal oleh sesiapa dan ini akan menyebabkan terlalu banyak laman web yang dihidupkan. Oleh itu, bermacam-macam maklumat yang tidak kira sama ada benar atau salah akan disebarkan melalui internet. Selain itu, penjenayah cyber yang tamak ataupun yang berdendam akan melakukan pencurian, pemalsuan data, meletakkan virus dan sebagainya untuk mencapai matlamat mereka. Kesalahan jenayah ini dimudahkan lagi dengan ramai pengguna yang tidak celik komputer dan tidak berhati-hati apabila memberi maklumat peribadi mereka di internet. Seterusnya, disebabkan komputer yang senang digunakan setelah banyak perubahan dilakukan ke atasnya juga menyebabkan jenayah cyber ini semakin meleluasa. Banyak kemudahan yang telah ditambah di dalam komputer seperti penawaran perkhidmatan melalui internet. Ini akan mendorong ramai orang mula mempelajari penggunaan komputer
sama ada mereka menggunakannya untuk perkara yang baik atau perkara yang jahat. Di samping itu juga, sikap manusia yang sukar dikawal juga merupakan salah satu punca jenayah cyber ini tersebar. Kerana jenayah ini sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan yang negatif. Sesetengah manusia hanya mementingkan hasil yang mereka dapat tanpa mengambil peduli tentang sumbernya. Walaupun mereka tahu apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang salah. Mereka ini adalah golongan yang ingin menjadi kaya dengan mudah tanpa perlu melibatkan tenaga fizikal. Terdapat juga sesetengah orang yang menyerang sistem ini sekadar suka-suka. Mungkin kerana mereka bosan di rumah dan tiada kerja yang boleh dilakukan, jadi mereka mengambil keputusan untuk melakukan jenayah ini. Namun, apa yang menyedihkan saya adalah kebanyakan daripada mereka ini merupakan golongan remaja. Golongan remaja ini mempunyai sikap yang sukar diramal. Mereka tidak sedar apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah perbuatan yang salah di sisi undang-undang dan mereka tidak berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu perkara. Punca yang seterusnya adalah disebabkan masyarakat yang kurang ilmu pengetahuan dalam pengendalian komputer. Hal ini kerana kebanyakan penjenayah cyber ini merupakan golongan yang berpengetahuan ataupun kita boleh katakan profesional dalam pengendalian komputer. Namun demikian, ilmu pengetahuan orang ramai tentang pengendalian komputer ini yang cetek ini juga merupakan salah satu punca jenayah ini lebih mudah dilakukan oleh mereka. Orang ramai sering menjadi sasaran golongan penjenayah cyber ini kerana mereka tidak mengetahui cara-cara untuk mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa kepada jenayah cyber ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Nur Akila atas pencerahan tersebut. Berdasarkan penerangan tadi, dapat dikatakan salah satu punca jenayah cyber disebabkan oleh perbuatan masyarakat sendiri. Kurang pengetahuan dan pengendalian tentang peranti elektronik menyebabkan penjenayah cyber mengambil kesempatan terhadap mereka. Jadi, sebelum kita meneruskan perbincangan, saya ingin mengajukan soalan daripada salah seorang penonton kita. Soalannya berbunyi pencerobohan maklumat dan data, iaitu phishing, dikenali juga sebagai jenayah cyber. Apakah pencerobohan maklumat dan data, phishing ini? Saya serahkan kepada panel Nur Akila untuk menerangkannya. Silakan saudari. Terima kasih kepada yang bertanya. Phishing merupakan gabungan dua patah perkataan iaitu page dan phishing yang membawa maksud memancing manusia melalui laman sesawang palsu. Phishing adalah satu cubaan bersifat jenayah yang melibatkan penipuan bagi mendapatkan maklumat-maklumat sensitif dalam perhubungan elektronik secara dalam talian dengan menyamar sebagai sebuah entiti yang boleh dipercayai dalam mendapatkan maklumat-maklumat bagi tujuan aktiviti jenayah mereka. Tujuan utama jenayah phishing ini adalah dilakukan untuk mendapatkan maklumat peribadi yang bersifat sulit dan penting seperti maklumat akaun bank, nombor kad kredit, maklumat akaun media sosial serta lain-lain maklumat akaun yang disimpan secara elektronik. Antara taktik penjenayah cyber yang sering digunakan adalah dengan menghantar email palsu yang hampir menyerupai daripada organisasi-organisasi perbankan elektronik yang sah secara rawak kepada mangsa dengan menyamar sebagai wakil sah daripada pihak perbankan yang menyediakan perkhidmatan sistem perbankan elektronik melalui penghantaran notis yang meminta mangsa untuk mengisi butiran diri yang bersifat sensitif dan sulit bagi tujuan pengemaskinian akaun maupun penyelenggaraan laman web pihak bank, institusi kewangan terbabit. Kebiasaannya, bersama email yang dihantar penjenayah, sebuah pautan yang akan membawa mangsa kepada laman web palsu yang dikhas seolah-olah laman web perbankan elektronik dalam talian yang sah tanpa disedari oleh mangsa dan akhirnya berlaku kecurian identiti yang akhirnya menyebabkan pelbagai masalah bakal berlaku terhadap mangsa seperti kerugian besar dalam bentuk kewangan, kecurian identiti maupun halangan dalam melakukan akses kepada akaun email atau perbankan elektronik mereka. Laman web ini meminta pengguna memasukkan butiran maklumat bersifat sulit ke dalam web tersebut dan apabila pengguna menekan butang hantar setelah siap mengisi, laman web tersebut akan memaparkan mesej berlaku ralat dan ia adalah sebuah serangan phishing. Phishing dalam bentuk sistem pesanan ringkas pula turut dikenali sebagai smishing dan bermatlamat sama seperti phishing. Penjenayah phishing akan menghantar SMS yang mengandungi link yang mengumpan mangsa untuk masuk ke dalam link tersebut dan secara automatik akan memuat turun malware atau membawa kepada laman web phishing.
dengan mengeksploitasi rasa tamak mangsa, akhirnya membolehkan penjenayah ini memperolehi maklumat tersebut dan melakukan jenayah mereka. Terima kasih saudari kerana sudi menjawab pertanyaan itu. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan ini. Sekiranya perkara ini terus-menerus berleluasa, ia akan memberikan impak kepada masyarakat dan negara. Jadi, apakah kesan-kesannya terhadap masyarakat mahupun negara? Soalan ini saya tujukan kepada panel pertama, saudari Nur Aisyah Fahana, bagi merungkai persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih moderator saudari Siti Hajar. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai kesan yang mampu menyumbang kepada aktiviti jenayah cyber. Contoh yang boleh diketengahkan ialah aplikasi yang dimuat turun secara atas talian akan memberi impak buruk kepada pengguna sekiranya tiada sekuriti atau keselamatan dalam proses transaksi pembayaran atas talian. Laman web yang tidak rasmi dalam proses perbankan atas talian akan memudaratkan pengguna iaitu tanpa sedar mereka sebenarnya telah memberikan kata laluan kepada penjenayah cyber. Hal ini akan memudahkan penjenayah cyber untuk menggodam dan mencuri informasi bertujuan memindahkan wang kepada akaun bank penjenayah cyber. Selain daripada penggunaan secara peribadi, pihak organisasi yang menggunakan laman sensawang tidak rasmi ini juga akan menerima ancaman dan gangguan daripada penjenayah cyber dengan menggodam maklumat sulit organisasi dengan niat untuk membantutkan operasi organisasi tersebut. Jenayah cyber seperti ini pernah berlaku kepada perbankan Maybank pada tahun 2007 apabila pengguna Maybank telah menggunakan laman web tidak rasmi dalam proses transaksi pemindahan wang dalam akaun. Malang sekali, pengguna tersebut kehilangan sejumlah wang yang banyak apabila maklumat transaksi perbankan mudah diakses oleh penggodam. Kes ini telah pun membuka banyak mata pihak organisasi dan para pengguna supaya berhati-hati dalam menggunakan aplikasi perbankan, pemindahan maupun pembayaran wang secara atas talian supaya tidak terpedaya dengan penjenayah cyber yang semakin berleluasa pada masa kini. Jenayah cyber juga memberi kesan kepada keselamatan negara sekiranya berlaku kebocoran maklumat. Ia akan menyebabkan pergolakan politik dalam negara dan menyebabkan sistem pemerintahan terganggu. Hal ini demikian kerana pelbagai maklumat tidak kira sama ada benar atau salah, ideologi, propaganda dan lain-lain maklumat akan tersebar melalui internet. Dari segi ekonomi pula, kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang besar untuk disalurkan kepada bahagian pertahanan negara demi memulihkan semula dan menjamin keselamatan negara serta membanteras jenayah cyber ini. Oleh itu, kita semua sedar bahawa hanya satu klik sahaja pengguna bebas dalam menyampaikan dan menerima maklumat tanpa ditapis kebenarannya. Penyebaran maklumat tanpa ditapis juga adalah sangat bahaya kerana boleh jatuh hukum menfitnah seseorang dan mampu mencetuskan fitnah yang berleluasa. Ia juga akan mengaibkan seseorang sedangkan perkara tersebut tidak benar. Oleh itu, kita perlu berhati-hati dan beringat dalam berkongsi sesuatu maklumat kerana azab yang pedih menanti kepada mereka yang menyebarkan fitnah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nur ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Azab yang pedih turut digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub
radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, berkata malaikat yang mengiringi Rasulullah SAW, adapun orang yang diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi sehingga ke belakang lehernya dan disengkut lubang hidung sehingga menembusi belakang lehernya dan disengkut mata sehingga menembusi batang lehernya, ialah kerana sejak pagi menyebarkan pembohongan ke sehingga seluruh ufuk penjuru dunia. Riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Tambahan pula, menfitnah merupakan salah satu jenayah cyber yang sering kita terlepas pandang. Jelaslah bahawa penyampaian dan penerimaan informasi tanpa ditapis akan mengundang pelbagai kesan negatif, termasuklah menyumbang jalan yang mudah kepada gejala jenayah cyber. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang kesan jenayah cyber. Saya serahkan semula kepada moderator Siti Hajar. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama atas penjelasan yang cukup baik. Jenayah cyber bukan sahaja memberi kesan yang mendalam terhadap mangsa, malahan negara juga menerima kesan daripada jenayah ini. Negara terpaksa menghadapi risiko yang besar sehingga pergolakan boleh berlaku. Jadi, apakah langkah atau inisiatif yang dapat dilakukan bagi membendung perkara seperti ini? Saya tujukan soalan ini kepada panel kedua, iaitu Saudari Nur Akilah. Silakan saudari. Jenayah cyber yang kian berleluasa ini sememangnya perlu dicegah dan ditangani. Antara langkah berkesan yang boleh dilakukan adalah dengan mendedahkan pengetahuan mengenai jenayah cyber kepada masyarakat melalui kempen atau iklan. Hal ini untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat akan ancaman sebenar jenayah cyber yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Kempen melalui iklan di media cetak maupun digital perlu diperluaskan dan mencapai di seluruh ahli masyarakat terutamanya yang tidak mempunyai pengetahuan dalam teknologi. Pelbagai taktik yang licik digunakan oleh penjenayah cyber ini untuk memerangkap mangsa. Oleh itu, kempen dan periklanan adalah penting untuk masyarakat benar-benar faham dan sekurang-kurangnya mereka dapat mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa jenayah cyber pada era moden ini. Langkah yang seterusnya adalah pihak berkuasa perlulah mengkaji dan memperkenalkan undang-undang yang baharu bagi meningkatkan lagi pengawalan cyber serta mampu mengurangkan kes jenayah cyber di negara kita. Pihak kerajaan juga perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani penjenayah cyber dengan melatih kaki tangan untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang forensik komputer. Forensik komputer ini digunakan dalam penyiasatan untuk mendapatkan bukti-bukti kukuh tentang apa penjenayah cyber lakukan dan seterusnya mendakwa mereka yang terlibat. Oleh itu, ahli-ahli yang pakar dalam bidang teknologi perlu bekerjasama dalam membendung kes jenayah cyber ini. Selain itu, masyarakat juga perlulah bekerjasama dalam membendung masalah jenayah cyber melalui pelbagai cara iaitu dengan menyelidik dan berhati-hati dalam menggunakan peralatan teknologi. Mengelakkan diri daripada terus mempercayai kandungan yang disebarkan oleh orang yang tidak dikenali melalui email atau panggilan telefon. Kerana hal ini dapat menyelamatkan anda maupun yang lain dari ancaman cyber. Allah SWT ada menjelaskan tentang perkara ini di dalam Al-Quran. Firman-Nya yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, kerana sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan." Ibnu Jarir juga berkata, hendaklah kamu tabayun dengan makna tangguh seketika maklumat atau berita yang sampai kepada kamu sehingga kamu makrifah dan yakin akan kebenarannya. Jangan sekali-kali kamu gelojoh untuk menerimanya. Kita juga perlu meningkatkan kefahaman ideologi masing-masing untuk menghormati kaum lain juga dapat mengelakkan dari pergaduhan laman sosial maupun di luar. Seterusnya, sekiranya anda telah ditipu atau di-scam oleh sesiapa sahaja, segeralah laporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa agar mereka dapat membantu anda. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nur Akilah atas pencerahan tersebut. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan daripada salah seorang penonton kita.
Soalannya, apakah tips melindungi diri anda daripada kecurian identiti? Saya serahkan kepada panel Nur Aisyah Marhana untuk menerangkannya. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator Siti Hajar. Pada pendapat saya, pengguna perlulah menukar kata laluan untuk semua perkhidmatan atas talian. Pastikan anda semua mengemaskini semua perkhidmatan atas talian seperti perbankan dan media sosial sebagai langkah awal mengelak menjadi mangsa kecurian identiti. Selain itu, pengguna perlu menggunakan kata laluan yang lebih rumit. Mereka perlu mengelakkan menggunakan kata laluan yang senang diteka seperti nama anak atau tarikh lahir. Pengguna perlulah menggunakan gabungan aksara yang lebih rumit bagi melindungi akaun anda. Seterusnya, pengguna perlu mengelakkan diri daripada menekan pautan email dari individu yang tidak dikenali. Penggodam sering menggunakan teknik menghantar perisian perosak malware menerusi email. Jangan klik kepada pautan yang dihantar oleh individu yang tidak dikenali kerana pautan berkenaan mungkin mempunyai malware yang mungkin akan menjangkiti virus komputer atau peranti anda. Malware berikut akan mendedahkan identiti anda seperti kata nama dan kata laluan kepada penggodam. Dan akhir sekali, pengguna perlulah menyemak laman web URL dan pastikan tidak membuka laman web palsu. Penggodam boleh memperolehi kata nama dan kata laluan anda jika anda tersalah memasukkannya ke dalam laman web palsu. Wujud laporan beberapa laman web media sosial dan bank pernah berhadapan dengan kes laman web palsu yang bertujuan untuk mencuri kata kunci pengguna. Dan akhir sekali, pengguna perlulah menyemak laman URL dan memastikan tidak membuka laman web palsu. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita. Seterusnya, saudari Nur Akilah, ada apa-apa yang ingin disampaikan sebelum kita menamatkan forum kita pada hari ini? Baiklah, pada pendapat saya, teknologi yang kita kecapi kini telah memberikan banyak kebaikan kepada kita, lebih-lebih lagi pada era globalisasi yang semua maklumat sekarang ini berada di hujung jari. Jadi, seandainya kita semua dapat menggunakannya dengan baik dan berhemah, saya percaya bahawa isu jenayah cyber ini tidak akan berlaku. Oleh itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga maklumat diri dan tidak memberikannya kepada pihak yang salah supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi, sekiranya anda pernah menjadi mangsa kepada jenayah cyber ini, tolong laporkan perkara ini kepada pihak berkuasa supaya mereka dapat membantu anda mencari pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Serahkan kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih panel kedua kita iaitu saudari Nur Akilah. Dapat saya simpulkan, teknologi pada masa kini semakin canggih. Tetapi pada masa yang sama, terdapat juga kekurangannya, iaitu jenayah cyber juga semakin canggih. Kebanyakan penjenayah cyber tidak dapat ditangkap kerana sukar untuk dikesan. Oleh itu, kita hendaklah berwaspada pada setiap masa. Sediakan payung sebelum hujan. Kita hendaklah melindungi sistem komputer kita dengan perisian-perisian dan berhati-hati semasa menggunakan rangkaian internet. Nampaknya masa mencemburui kita, bolehlah kiranya saya menghentikan perbincangan forum kita setakat ini dahulu. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Cetusan idea kesemua ahli panel tentang isu jenayah cyber ini sesungguhnya tidak dapat disangkal lagi. Terima kasih ahli panel kita pada hari ini. Sebagai akhirul kalam, manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Manusia diberikan akal fikiran untuk memacu kemajuan dan mengurus takdir di dunia. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan masyarakat yang cakna tentang isu jenayah cyber. Harapan saya agar forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan.
Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton video forum kumpulan kami ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, seterusnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.